Baru-baru ini viral ke viral pasal kek tapak kuda. Tapi disebabkan tajuk ini ada dalam channel ni guys, takkan saya nak ceritakan sejarah kek tapak kuda pula kan. So hi guys, bersama lagi dengan kisah rakyat, kisah anda, kisah apa saya. Tanpa banyak omong, jom dengarkan. Ingat lagi dulu ketika sekolah rendah, cikgu saya pernah menceritakan tentang kisah di sebalik tarian kuda kepang ni. Kisah tersebut agak related dengan kajian yang telah saya buat coy. So dari mana datangnya tarian kuda kepang ni? Kuda kepang adalah sejenis tarian tradisi yang dimainkan oleh masyarakat Jawa. Dan kuda kepang mempunyai pengaruh latar belakang yang Jawa yang jelas coy, bertepatan dengan sejarahnya yang menyatakan bahawa ia berasal dari Jawa Timur. Kuda kepang dikenali dengan pelbagai nama seperti jaran kepang, kuda lumping, jatilan dan ebek. Ia dibawa masuk oleh masyarakat Jawa yang berhijrah ke negara ini, negara Malaysia, dan kekal hingga sekarang tanpa banyak pengubahsuaian guys. Tarian kuda kepang dicipta oleh Wali Sembilan yang hidup di tanah Jawa pada sekitar abad 15 sebagai tarikan dalam usaha mereka menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa dalam usaha untuk mengembangkan Islam di kawasan pedalaman di Jawa, iaitu Wali Songo. Wali Songo menghadapi kesulitan untuk mendekati orang-orang di sana. Beliau mendapat idea untuk menari-nari sambil menunggang kuda guys. Dalam peralihan waktu, kuda-kuda itu ditukar dengan kulit binatang atau buluh bagi menggantikan kuda sebenar. Ada pula yang berpendapat asal-usul tarian ini ada kaitan dengan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Untuk meniru gerak langkah bala tentera Saidina Ali, maka lahirlah tarian kuda perang, kuda kepang. Peristiwa peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat disampaikan dalam bentuk tarian. Pendapat lain pula menghubungkan asal-usulnya dengan alam kayangan. Alam kayangan ni guys. Alkisahnya bermula daripada seekor kuda kayangan bernama Kuda Sembrani dikatakan turun di Jawa untuk mencari kawannya yang hilang. Setelah berjumpa, mereka menari-nari keserokan guys. Menurut Naim Marjani guys, yang merupakan penggiat seni kuda kepang, kuda kepang itu mendapat nama ini daripada kuda anyaman yang disebut kepang, iaitu jalinan atau anyaman. Kuda-kudaan atau kuda tiruan yang diperbuat daripada kayu atau yang dianyam untuk permainan. Pada awalnya guys, kuda anyaman yang dikepit di celah kelangkang penari menggunakan daun pandan, tetapi kini ada yang diperbuat daripada papan lapis atau kulit lembu guys. Kuda kepang juga biasanya hitam dengan bulu tengkuk berwarna kuning guys. Dan kebelakangan ini ada juga yang membalutnya dengan kaldu, terutama kumpulan yang kerap membuat persembahan di peringkat lebih tinggi. Untuk membuat satu persembahan antara 20 hingga 25 orang diperlukan. 10 minit atau 40 minit adalah masa bagi persembahan tarian biasa kuda kepang sebagai penyeri sesuatu majlis perkahwinan. Namun, bagi persembahan kuda kepang mabuk, ada yang mendakwa pernah menyaksikan persembahan maraton yang berlarutan sehingga beberapa jam, dan pernah juga berlaku persembahan yang bertahan hanya beberapa minit apabila penunggang kuda berkelakuan liar dan pertunjukan terpaksa dihentikan serta merta guys. Berbeza dengan tarian kuda kepang biasa di mana tarian kuda kepang mabuk terdapatnya beberapa orang penari akan naik syeh, iaitu naik mabuk setelah persembahan rasmi tamat. Mereka yang mabuk ini, iaitu naik syeh ini, boleh melakukan gerak-gerik aneh yang pasti tidak dapat dilakukan dalam keadaan siuman. Umpamanya melompat setinggi 6 atau 7 kaki, meniti di atas batang buluh atau kayu yang licin, memakan kaca dan mengupas kelapa dengan gigi. Dahsyat. Macam mana kupas kelapa dengan gigi? Masa penari-penari sedang mabuk, bunyi-bunyian pengiring penari akan terus dimainkan. Kalau tidak, mereka naik berang dan menekam pemain-pemain bunyian-bunyian tersebut. Ganas. Untuk membuat persembahan, tidaklah boleh diteruskan secara melulu. Ada beberapa perkara yang mesti dipatuhi sebelum memulakan persembahan bagi tujuan keselamatan. Persembahan di majlis perkahwinan contohnya memerlukan tuan rumah menyediakan sedikit sajen dalam sebutan Jawa, atau sajian yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih guys. Khusus untuk penari pula ialah 9 jenis makanan ringan yang berlainan. Tarian-tarian yang selalu dipersembahkan ialah tarian solar, selendang, pak tani, pucuk rebung, perjuangan, mempertahankan diri dan sebagainya. Lenggang lenggok di dalam tarian ini dinamakan lenggang kiprah.
apa yang diperah itu. Persembahan kuda kepang mistik ini biasanya kuda tersebut diperbuat daripada kulit haiwan. Ini kerana corak permainan yang mistik ini lebih ganas berbanding yang biasa. Alah, sebelum persembahan dimulakan, kuda tersebut juga perlu diperasapkan terlebih dahulu dengan kemenyan. Dah start rasa curiga kan? Menurut portal rasmi Kerajaan Negeri Johor guys, kuda kepang ini dikuasai oleh sejenis kuasa Roy Choi. Sebab tu sebelum nak mula bermain kuda kepang tu, mereka kena buat dulu satu upacara khas, iaitu istiadat memuja roh yang dipanggil sebagai upacara buka gelanggang. Jika upacara itu gagal dilakukan, mungkin sesuatu yang tak baik akan menimpa pemain dan penonton-nontonnya lah. Selain itu, bomoh juga akan menyediakan sajian untuk penunggu seperti buah kelapa, beras, pisang masak, menyan, ayam putih, jarum bendang, ayam putih, padi, telur, bunga rampai, mi goreng ada teh tarik. Tak. Teh ada Milo ais, teh panas, teh ais, barley ais, ai kosong, ai suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranda, mi goreng, Maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pun ada. Kesimpulannya, itu barang-barang bomoh lah biasanya. Merujuk pada portal rasmi Kerajaan Negeri Johor lagi, semasa penari-penari sedang naik syeh, iaitu naik mabuk, alunan muzik harus terus mainkan dan jangan diberhentikan. Kalau ianya diberhentikan, nanti mereka yang tengah mabuk ni akan marah dan kam pemain muzik tersebut. Ini yang saya dah ceritakan tadi guys. Apabila gerak langkah penari tersebut semakin liar dan tak dapat dikawal, bomoh akan mendekati penari tersebut dan membaca mantra ke ubun-ubun atau telinga mereka coy, supaya semangat itu keluar dari tubuh penari. Namun ada juga setengah semangat yang suka dikeluarkan sebab katanya tak puas lagi menari. Habis goyang pargoy. Gila pargoy cuy. Menurut dari video kuda kepang Johor Malaysia, sebaik sahaja tarian selesai, bomoh atau juga dikenali sebagai pawang akan membaca sekali lagi mantra di sebuah bilik khas guys, sebagai penutup dan kembalikan semula semangat tempat asal tersebut. Menurut Dr. Samad Kechot, iaitu pensyarah kanan UKM ni lagi, kalau main kuda kepang tu tak boleh lebih daripada jam 12 malam, kerana kalau tak diberhentikan, semangat itu terus meresap ke dalam badan para penari. Kan dah pesyang tu. Ditambah lagi, ada yang telah pastikan tarian ini berkait rapat dengan ritual pemanggilan jin, iaitu ini Nuraida Sabtu, iaitu jurulatih kumpulan warisan seni Seri Johor. Masa saya belajar ini, iaitu kuda kepang, saya mengaku ianya memang syirik sebab kita ada memuja, memanggil makhluk-makhluk alam gaib macam tu. Dikala menurut Muhammad Yazid Sabtu pula, jadi Nuraida Sabtu ini pula Muhammad Yazid Sabtu pula guys, maybe adik-beradik kot, iaitu pengurus kumpulan warisan seni Seri Johor. Untuk buka gelanggang, ia ada bacaan yang memanggil tuan pun tempat ni di alam lain. Kita akan sebut memanggil nama jin. Nama jin guys. Kita juga ada membakar kemenyan. Kemenyan itu makanan jin. Tapi pada 18 Februari 2009, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah bersidang dan membincangkan hukum permainan kuda kepang guys. Dan keputusannya, Jabatan Mufti Negeri Johor, boleh rujuk fail PDF yang saya dah letak kat bio. Jabatan Mufti Negeri Johor telah menyatakan ianya haram kerana bercanggah dengan akidah, syariah dan akhlak Islamiah. Semua umat Islam dilarang dan ditegah daripada melibatkan diri dengan permainan tersebut. Nah guys, sampai itu sahaja kisah di sebalik sejarah kek tapak. Maksud saya, sejarah kuda kepang. Jangan lupa tekan beg coding di bawah guys. Walaupun begnya right? Mana yang stres tak dapat kek kuda kepang tu, jangan pergi main kuda kepang pula. Habis dulu nanti. Sampai jumpa lagi dalam channel Kisah Rakyat. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan juga tekan butang loceng untuk notis video selanjutnya.